Assalamualaikum. Salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu perjuangan Mat Salleh menentang penjajah. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Datuk Muhammad Salleh atau lebih dikenali sebagai Mat Salleh dilahirkan di Inanam dari keluarga Bajau Maguindanao dan Brunei dan berkahwin dengan seorang putri Sulu. Dia adalah ketua suku di wilayah Sungai Sugut dan kemudian menjadi gubernurnya. Dia mengetuai pemberontakan terhadap syarikat pada tahun 1895 setelah perselisihan yang telah berlangsung lama muncul kerana kekecewaan dari semua undang-undang yang diperlakukan oleh syarikat ke wilayahnya, iaitu wilayah Sungai Sugut, dan ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh syarikat terhadap perasaan umum dan keperluannya penduduk. Pemberontakan itu disokong oleh bapa saudaranya, Pangeran Jalaluddin, dari pihak ibunya dan orang-orangnya, kerana dia juga berkongsi perasaan sakit yang sama terhadap para pegawai syarikat Borneo Utara Britain pada masa itu. Pada 17 Ogos 1895, Mat Salleh mengunjungi Sandakan dengan sekumpulan besar lelaki bersama sejumlah ketua tradisional yang tidak puas hati dengan tujuan untuk menyiarkan pengantin mereka dan mendapatkan ganti rugi dari syarikat. Setelah menunggu selama 2 hari bagi mana-mana wakil syarikat untuk hadir dan menerimanya tanpa kejayaan, rombongan meninggalkan Sandakan. Perasaan itu mereda dan hampa. Mereka datang mencari ganti rugi dan tidak berjaya. Pada 29 Ogos 1895, syarikat menghantar pasukan kuat ke rumah Mat Salleh di Jambuangan untuk menangkapnya dan 4 pengikutnya dengan alasan bahawa mereka telah mengganggu keamanan di Sandakan dan bahawa 4 pengikutnya terlibat dalam pembunuhan 2 pasukan syarikat di tahun 1894. Mat Salleh berjanji akan menyerahkan keempat-empat orang itu secara pribadi ke Sandakan, tetapi pegawai syarikat tetap berkeras dan mengeluarkan amaran kepadanya. Setelah Mat Salleh enggan mematuhi, rumah dan kampungnya diserang, dibakar dan dijarah oleh pasukan yang sama. Mat Salleh berjaya melepaskan diri dari serangan itu, tetapi telah menjadi lelaki berhantu dalam serangan syarikat sejak itu. Tindakan menangkapnya oleh syarikat ini menyebabkan Mat Salleh hilang kepercayaan terhadap syarikat. Itu adalah titik perubahan dalam kariernya. Dari kejadian itu, dia mengisytiharkan perang terhadap penceroboh. Dalam sebulan, Mat Salleh telah mengukuhkan kedudukannya di Lingkabau, kira-kira 50 batu di Sungai Sugut, dan membina kubu yang kuat untuk dirinya sendiri dengan bantuan masyarakat Kadasan Dusun. Syarikat menghantar ekspedisi lain pada Oktober 1895, tetapi sekali lagi gagal menangkap Mat Salleh. Setelah kehilangan tempat tinggal di Sugut, dia segera membangunkan sebuah kubu lain di Labuk dan markas di Limbawan. Pada 25 September 1896, syarikat itu sekali lagi mencuba ekspedisi lain untuk menangkapnya, tetapi hanya mengakibatkan kegagalan yang mahal. Kubu itu musnah, tetapi Mat Salleh dan anak buahnya tidak dapat ditangkap. Menjelang Mac 1897, dia telah membangunkan kubu lain di Padang, di Ulu Sugut. Dari Padang, dia diam-diam pindah ke Inanam, di mana dia berencana untuk memberikan syarikat rasa pengajaran buat mereka sendiri. Pada 9 Julai 1897, Mat Salleh membalas dengan serangan kilat di stesen perdagangan utama di pantai barat Pulau Gaya dan menghancurkannya ke tanah.
Mat Salleh sekali lagi melakukan serangan itu dengan menyerang residen pemerintahan di Ambon di pantai barat. Mat Salleh membuat syarikat kelihatan putus asa dan tidak berdaya pada masa itu. Mat Salleh kemudian berundur dan mengundurkan diri ke kubu barunya di Ranau. Syarikat dengan tergesa-gesa membuat persiapan untuk menyerang kubu di Ranau. Percubaan bersepadu dilakukan untuk mengepung kubu itu pada 13 Desember 1897. Benteng itu dilancarkan tembakan berterusan pada waktu pagi, kemudian menyerbu struktur itu oleh pasukan serikat, tetapi tidak dapat menembusi pertahanan dan kehilangan 5 orang dalam peperangan itu. Usaha baru dibuat pada 5 Januari 1898 untuk mencapai kejayaan pada 9 Januari. Tetapi pada masa itu, Mat Salleh dan anak buahnya telah meninggalkan kubu tersebut. Pada bulan-bulan berikutnya, mereka telah mendirikan markas baru mereka di Tambunan di kawasan pendalaman. Pada 23 April 1898, Mat Salleh mengadakan perjanjian perdamaian, yaitu perjanjian menggatal dengan syarikat itu, walaupun dia menyatakan rasa bimbang dan tidak puas hati dengan syarat-syarat bertulis yang menurutnya tidak sepenuhnya sesuai dengan janji-janji lisan yang diberikan kepadanya oleh Kobi sebelumnya pada perbincangan. Perjanjian damai terbukti ditakdirkan sejak awal ketika Mat Salleh mula menyedari bahawa syarikat tidak ikhlas dalam komitmen mereka. Dengannya, dia kemudian mula bersiap untuk berperang lagi. Segera pasukan Mat Salleh mula melakukan serangan gerila di stesen pemerintahan di pantai barat. Syarikat di pihaknya mengatur kekuatan untuk menyerang kubu Mat Salleh di Tambunan dengan pertempuran bermula pada 1 Januari 1900. Peristiwa ini menandakan sikap terakhir Mat Salleh menentang syarikat. Mat Salleh terbunuh akibat tembakan ketika bertempur di kubu di Kampung Tobo, Tambunan pada tengah hari pada 31 Januari 1900. Kematiannya secara efektif mengakhiri gerakan pemberontakan yang dia mulakan. Sampai di sini saja kisah untuk kali ini. Jangan lupa bersama kami dalam Sejarah Bangsa Kita.